Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam program Ummah Live. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan tentang persediaan para ibu bapa untuk membawa anak ke sekolah sedang memandangkan kerajaan sudah mengumumkan bahawa sekolah bakal dibuka semula pada 3 Oktober nanti, dan kita nak tahulah adakah ibu bapa bersedia untuk bawa kembali anak ke sekolah memandangkan kes sekarang ni masih lagi tinggi dengan 5 angka. Jadi kita bawakan tetamu khas kita pada malam ini, iaitu seorang ibu dan juga seorang pelakon. Kita nak tanya sikit pandangan beliau daripada perspektif seorang ibu lah, dan tetamu kita malam ini bukan hanya seorang, tapi kita bawakan juga seorang pakar untuk mendapat perspektif beliau kan, sebab saya difahamkan bahawa sepanjang pandemik COVID-19 ini pada pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran secara online. Mungkin ada orang yang menganggap belajar secara online ni sangat mudah sebab ialah orang boleh belajar secara baring kan, sambil makan, sambil minum kan, tapi hakikatnya kita ada dengar jugalah berita-berita bahawa ia memberi kesan terhadap mental dan fizikal anak-anak. Jadi kita nak dapatkan jugalah pandangan daripada seorang pakar untuk mengkongsikan maklumat dan persediaan yang perlu dibuat dari bukan hanya dari segi fizikal, malah mental juga. Jadi pada malam ini kita masih lagi bersama dengan hos kita, tak lain dan tak bukan iaitu Encik Faizal bin Ismail. Jadi Assalamualaikum Encik Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Hafiz, apa khabar? Boleh dengar saya dengan jelas? Alhamdulillah boleh dengar, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini saya terpaksa menggunakan phone saja kerana ada masalah teknikal. Mudah-mudahan ialah dengan apa yang hari ini kekangan yang ada ni kita dapat ikuti juga siaran Ummah Live, Ummah Today secara live hari ini, dan dapat menyalurkan maklumat yang dikehendaki oleh penonton-penonton, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi mungkin sebelum kita mula kan, kita nak mengalu-alukan lah kan sementara tu untuk orang masuk ke FB Live kita ni. Jadi kita nak sembang sikit lah dengan Cik Faizal kan. Cik Faizal sendiri pun bukan seorang ayah kan. Jadi mungkin Cik Faizal boleh kongsikan sikit sepanjang pandemik COVID-19 ni anak-anak menjalankan sesi pembelajaran secara online kan. Macam mana dari segi mental, fizikal dan juga persediaan mereka. Cik Faizal silakan. Merupakan satu Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Ummah Today memberikan peluang kepada saya untuk kembali menjadi moderator kali yang ketiga. Alhamdulillah. Dan sekarang ni memang kita dah masuk fasa yang keberapa saya pun tak ingat ya. Tetapi kalau nak ikutkan pembukaan sekolah ni fasa ketiga lah fasa ketiga kalau mengikut Menteri Pendidikan kita. Dan sebenarnya memang betul daripada permulaan lagi kita terpaksa lihat bagaimana perubahan yang berlaku kepada pendidikan anak-anak kita daripada pembelajaran bersemuka, kemudian sekarang ni semuanya secara online, PDPR. Mula-mula mereka sangat teruja lah Encik Hafiz online, tak payah pergi sekolah kan, seronok duduk rumah, boleh lompat-lompat, boleh main game lah macam-macam. Tapi lama kelamaan itulah yang saya dapat tengok dengan anak-anak saya sendiri, online itu mendatangkan kesan yang lain untuk mereka kerana tidak ada konteks secara face to face kan, berdepan, jadi macam susah untuk mereka memberikan konsentrasi. Itu yang paling ketara sekali lah. Dan akibatnya mereka terpaksa nak membawa mereka kepada satu rutin supaya duduk di hadapan PC ataupun duduk di depan phone belajar online. Itu yang paling mencabar sekali ya. Tambah-tambah pula sekarang ni dengan pembelajaran seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya, senang-senang aja kita boleh tengok dia orang boleh off kamera. Kita tak tahu apa yang diorang lakukan. Itu satu cabaran yang sangat besar, terutamanya kepada guru-guru lah. Ibu bapa ni mungkin kita boleh kata duduk situ, belajar elok-elok, kita boleh duduk tepi dia lagi, tapi guru-guru masya-Allah kan, sangat-sangat mencabar. Jadi ini adalah satu cabaran yang besar untuk guru-guru dan juga ibu bapa. Okey, Alhamdulillah. Jadi itulah, saya pasti ada antara ibu bapa sekarang ni tengah buat persediaan dan malah ada juga yang masih lagi risau. Jadi itulah harapnya semuanya berjalan dengan lancar lah kan, menjelang 3 Oktober nanti sekolah dibuka semula kan. Jadi untuk meneruskan
program kita pada malam ini, kita akan membincangkan tentang itulah seperti saya cakap tadi, persediaan kan dari segi mental dan fizikal. Jadi saya nak ingatkan jugalah sebelum tu pada orang ramai untuk like, komen dan share kami di FB Ummah Today. Jadi terima kasih anda yang sudi menonton, dan mungkin anda yang pertama kali menonton kami merupakan program Ummah Live merupakan satu program bola bicara yang membincangkan tentang topik dan isu semasa. Jadi kita bawakan juga panel dan jemputan khas kita untuk mengupas isu-isu tertentu, mendapat pandangan dan perspektif mereka. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan bincangkan tentang berkaitan dengan persekolahan, persediaan kan, selaras dengan pengumuman kerajaan bahawa sekolah bakal dibuka semula. Jadi memandangkan sekarang ni orang ramai pun dah mula menerima vaksin 2 dos. Jadi kerajaan telah bersetuju untuk buka balik sekolah kan. Jadi untuk meneruskan program kita pada malam ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Encik Fazal bin Ismail. Silakan Encik Fazal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi dia ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana memberikan peluang kepada saya. Dan terima kasih juga kepada anda yang sentiasa mengikuti Ummah Today secara live. Dan kalau nak diikuti banyak sekali topik yang telah kita bincangkan berminggu-minggu, dan ini kali ketiga untuk saya sendiri sebagai host bagi Ummah Today live. Dan pada malam ini kita bawakan satu topik yang cukup menarik seperti yang diwar-warkan oleh Encik Hafiz tadi. Tentang sekolah yang bakal dibuka semula, dan menurut Menteri Pendidikan, sekolah akan dibuka pada 3 Oktober 2021 secara berperingkat. Ya, kalau mengikutkan fasa 3, saya salurkan sedikit maklumat di sini. Semua institusi pendidikan dibuka, institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dibuka secara berperingkat tertakluk kepada ketetapan KPM dan penilaian risiko. Dan kehadiran murid ke sekolah hanya 50% daripada enrolment keseluruhan. Sistem penggiliran juga turut dilaksanakan, di mana penggiliran minggu akan dilaksanakan, murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kapasiti kelas dihadkan kepada 50% sahaja bagi memastikan keselamatan murid-murid dengan kapasiti yang ditetapkan, dan juga bagi mengelakkan kesesakan. Tetapi ada beberapa pengecualian bagi penggiliran murid di sekolah berdasarkan fasa-fasa berikut, iaitu murid berkeperluan khas, yang kedua murid tingkatan 6 ataupun yang ada peperiksaan, murid sekolah asrama sepenuhnya, murid kelas peperiksaan, murid sekolah tadika 4 hingga 6 tahun, dan sekolah yang kekurangan murid. Itu adalah antara yang terdapat dalam syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Banyak lagi syarat-syaratnya, nanti kita akan bincangkan bersama-sama. Namun saya pada malam ini sangat bertuah kerana saya bersama dengan salah seorang selebriti, rakan selebriti. Lama saya tak jumpa beliau sebenarnya. Mungkin sekarang ni sibuk sibuk menjalani tanggungjawab sebagai ibu di rumah, iaitu Irma Hasmi. Assalamualaikum Irma. Masya-Allah. Ya. Baik, alhamdulillah. Irma sihat Irma ya? Okey, saya pun alhamdulillah sihat. Cuma keadaan kat kawasan perumahan saya tengah hujan lebat. So harap tak ada noise kat belakang. Oh, setakat ni saya dengar bunyi daripada Irma saja. Jelas tak ada bunyi lain. Alhamdulillah. Baik, kita akan berbincang lebih lanjut lagi Irma ya. Mungkin Irma lepas ni pun nak tengok kerja sekolah anak ke kan. Walaupun hari ni hari Ahad kan. Tapi kita ada seorang lagi tetamu, seorang ilmuwan dan juga ahli akademik. Kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Khairul Azami bin Siddiq, merupakan seorang pendidik di kampus UIA betul, UIAM Gombak. Di bahagian Fakulti of Kuliah of Engineering doktor ya? Betul je Faizal. Masya-Allah. Kita panggil kuliah. Di UIA kita panggil kuliah. Fakulti tu kuliah. Oh, okey, fakulti tu kuliah. Itu yang saya kata tadi. Mungkin ada subjek kuliah dalam engineering. Bahasa Arab. Bahasa Arab, masya-Allah. Ana belum belajar betul-betul lah lagi doktor. Doktor memang di UIA ataupun di rumah tu? Saya di rumah. Masya-Allah. Saya kali terakhir sampai di UIA kalau tak silap 2 tahun lepas bersama dengan sahabat. Ada dekat Radio Campus sana. Ada. Kita ada betul.
InsyaAllah. Baik doktor, malam ini kita membincangkan satu tajuk yang cukup menarik yang mungkin tengah hangat diperkatakan di seluruh negara, terutamanya di kalangan ibu bapa. Sebab saya paling banyak sekali saya dengar adalah mengenai kenapa sekolah nak buka padahal tinggal lagi beberapa minggu saja, sedikit masa saja lagi untuk cuti penggal. Jadi mungkin ini adalah satu perkara yang menarik juga untuk ditanyakan kepada doktor dan juga kepada Irma Hasmi. Tetapi perkara yang pertama ataupun soalan yang pertama, saya nak minta doktor huraikan terlebih dahulu tentang keputusan yang telah pun diwar-warkan oleh kerajaan ini. Bagaimana agaknya doktor melihat keputusan ini? Adakah ia membawa mudarat ataupun kebaikan kepada ibu bapa dan juga anak-anak? Silakan doktor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kerana saya untuk berkongsi pandangan dan pendapat saya mengenai perkara ini. Jadi dalam konteks yang kita perkatakan ini, kita perlu melihat kepada perancangan kerajaan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN yang bertujuan untuk mengeluarkan Malaysia daripada kemelut pandemik COVID-19 dengan selamat dan teratur. Dan dalam plan ini terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk menilai keberkesanan plan yang direncanakan yang meliputi penilaian risiko semasa seperti yang Encik Faizal sebut tadilah, ya. Seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, kita di Malaysia dalam proses untuk menuju ke fasa endemik, beralih daripada fasa pandemik yang sudah sebati dengan kita lebih daripada setahun setengah, iaitu sejak Februari 2020. Ini harus jelas di mana semua perancangan kerajaan adalah ke arah itu, iaitu untuk membolehkan rakyat kembali kepada kehidupan harian biasa melalui adaptasi norma baharu. Saya percaya mana-mana kerajaan di dunia sekalipun akan mengambil pendekatan yang berimbang, iaitu ingin melihat kelangsungan hidup rakyat terpelihara dan dalam pada masa yang sama keselamatan jiwa rakyat juga terjamin sebaik yang mungkin. Daripada sudut pandangan Islam, kita lihat apa yang direncanakan adalah untuk memelihara prinsip maqasid syariah, iaitu tujuan syariat dalam menjaga nyawa, akal dan keturunan, di mana konsep ini menekankan kepentingan yang tersendiri dalam mengukur dan mempertimbangkan sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan dan menolak keburukan. Pertimbangan yang menjadi kayu ukur ini semestinya berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi asas bagi memastikan ianya berada dalam kerangka syariat. Jadi kita berbalik pada persoalan tadi, iaitu adakah keputusan kerajaan ini membawa mudarat atau kebaikan kepada ibu bapa dan anak-anak. Kita perlu melihat konteks masa dan realiti yang ada. Pada pandangan saya, kerajaan mengambil pendekatan yang berimbang, iaitu yang mengambil kira kepentingan kita bersama, dan agak sukar sebenarnya untuk kita mahu memastikan sesuatu perkara itu dilaksanakan sepenuhnya kerana ia saling berhubung antara satu sama lain. Contohnya Cik Faizal, kita mahu memastikan keselamatan nyawa rakyat Malaysia. Cara yang paling mudah dan jelas yang boleh diambil ialah untuk kekal di rumah, seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan ini telah terbukti berkesan dan berhasil untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ketika PKP 1.0. Amat jelas keberkesanannya. Tetapi seperkara yang harus diketahui seperti yang disebut oleh pakar perubatan dan kesihatan bahawa virus ini mampu membiak dan bermutasi antara dua, iaitu sama ada menjadi lebih lemah atau menjadi lebih kuat. Dan kita tidak dapat pastikan di mana penghujungnya. Adakah delta penghujung mutasi tersebut atau kita pun dengar ada varian lambda dan varian-varian lain, kerana manusia ni adalah makhluk yang bersosial. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang perlukan interaksi.
Jadi kita tidak lari daripada melakukan interaksi sesama kita untuk melaksanakan sesuatu tugasan seperti urusan perniagaan dan sebagainya. So bertitik tolak daripada itu, kita harus mengambil kira kelangsungan hidup. Kita pun tahu kerajaan telah menggerakkan banyak pakej stimulus dan bantuan rakyat bernilai lebih RM0.5 triliun, bukan bilion, triliun ringgit. Kerana kerajaan sedar kita semua ada komitmen yang kita perlu tunaikan seperti sewa rumah, hutang kenderaan, hutang peribadi, hutang perniagaan dan sebagainya. Persoalan yang boleh ditimbulkan ialah berapa lama pihak kerajaan boleh memastikan pakej stimulus dan bantuan kerajaan ini mencukupi diberikan bagi membolehkan kita dapat keluar dari kemulut ini. Hakikatnya perlu ditekankan, kita mahu kehidupan harian biasa dalam pada masa yang sama melalui adaptasi norma baharu dengan prosedur standard operasi SOP yang telah ditetapkan. Di sini penting, ekonomi digerakkan semula dan kehidupan diteruskan supaya kelangsungan hidup dapat diurus dengan baik termasuk pembukaan sektor pendidikan. Kalau kita telusuri keputusan pembukaan sekolah oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia baru-baru ini, pada pandangan saya, pihak kementerian cuba sebaik mungkin untuk melakukan keputusan yang berimbang. Sama ada ia membawa kebaikan atau kemudaratan, kita patuhi dahulu saranan yang telah ditetapkan kerana pendekatan yang dibawa, kalau tak silap saya adalah berdasarkan model pedagogi penjarakan fizikal dalam pandemik COVID-19. Hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP dan beberapa pakar pendidikan daripada universiti tempatan berpaksikan dimensi mengekang penularan wabak dan meningkatkan pembelajaran murid. Dan daripada semasa ke semasa saya percaya pasukan ini akan menilai semula pendekatan yang telah diambil kerana kita berada dalam satu zaman yang orang sebut sebagai tidak dijangka atau unprecedented, unknown. Seolah-olah kita berada dalam satu terowong gelap yang mana kita terus maju ke hadapan untuk meneruskan perjalanan dan dengan harapan akan bertemu cahaya di hujung terowong. Itulah ibaratnya keputusan yang dilakukan sekarang ini adalah bagi memastikan keputusan yang berimbang. Terima kasih Encik Razan. Terima kasih banyak-banyak Doktor di atas intro ataupun mukadimah tadi tu, masya-Allah. Ya, dan mungkin sedikit sebanyak memberikan satu mesej kepada ibu bapa yang mungkin hanya memandang daripada satu segi saja. Buka sekolah dalam keadaan tergesa-gesa, ramai yang kata macam tu ya. Kalau tak diumumkan pun nanti kita rasa macam bila nak buka sekolah nanti, tapi bila diumumkan kata belum bersedia lagi. Jadi sebenarnya apa saja keputusan yang dibuat oleh kerajaan sudah pun dipertimbangkan sebaik mungkin. Seperti yang doktor katakan tadi, tidak pernah berlaku situasi ini sebelum ini. Di dunia pun sekalipun ya, tak pernah terjadi. Jadi apa-apa saja yang diputuskan oleh kerajaan mengambil kira segala faktor. Tetapi macam biasalah, pasti ada golongan yang tidak berpuas hati. Jadi untuk itu kita bersama-sama dengan doktor pada malam ini untuk mendapatkan penjelasan. Tetapi kita juga nak minta sudut pandangan daripada seorang ibu, Irma Hasmi ya, masya-Allah. Irma, berapa orang anak yang masih bersekolah? 2 orang. 2 orang ya, masya-Allah. Jadi tadi Hafiz, saudara Hafiz tanya saya, saya sebagai bapa kan, so saya dah jawab dah. Sebagai seorang ibu macam mana pula daripada 2 tahun lepas ni berada dalam pandemik dan juga keadaan anak yang bersekolah berlainan daripada sebelum itu. Silakan. Okey, cerita tentang berlainan tu memang bukan sikit-sikit punya berlainan, memang betul-betul suasana yang sangat berbeza. Jadi untuk tahun pertama tu memang jaga tak anak-anak, saya sendiri pun agak suka untuk menerima keadaan tu sebab saya pula jenis ibu yang memang suka anak-anak beraktiviti, maknanya secara fizikal. Jadi kalau apa-apa saya suka diorang terlibat dengan aktiviti, dan selain daripada kelas di sekolah tu sendiri, kalau ada sub aktiviti, saya gemar untuk offer kat anak-anak, okay, dia suka tak? Dia nak cuba tak buat ni? Contoh macam aktiviti sukan lah kata Dr. Riadah, let's say sukan taekwondo ke atau memanah ke atau aktiviti lain. So saya akan tanya pandangan diorang berminat tak? Jadi kalau anak-anak berminat saya akan hantar.
Jadi bila mulanya pandemik, keadaan semua disekat, so saya pun blank, macam alamak macam mana keadaan anak-anak dekat perkembangan ataupun proses pembelajaran diorang, kehidupan diorang akan terganggu. Jadi saya mula risau dekat tu ya. Biasanya ibu akan risau lebih lah. Tak tahulah lelaki jadi banyak fikir ke perempuan lebih banyak fikir, tapi saya rasa saya sendiri sebagai ibu saya risau. Saya fikir masa depan dan apa akan jadi untuk tempoh perkembangan mereka, sebab anak saya masa tu berumur 7 dan 6 tahun. Jadi yang 6 tahun ni baru kira masih di prasekolah dan satu lagi baru je nak berpengalaman di darjah 1. Jadi tak dapatlah sepenuhnya. Dan kita punya keadaan pandemik ni bersambung sampai ke 2021 tahun ni. Dia masuk tahun ni anak saya naik darjah 1. Jadi dia tak ada pengalaman untuk first day school experience tu, tak ada. Kan first day masuk sekolah, tengok ibu bapa semua hantar depan sekolah atau drama-drama tangisan. Kalau kita dulu viral kan, viral macam-macam PL anak sekolah first day. So tahun ni kita tak dapat benda tu. Dan anak saya sendiri pun tak ada pengalaman tu. Tapi pengalaman baru yang mereka lalui adalah secara online. Saya macam mana sekolah sendiri pun sebenarnya satu cabaran besar. Sekolah sendiri terpaksa membuat orientasi secara online. Jadi seminggu tu orientasi tu dilakukan secara online. Jadi kena buat virtual punya school tour. Dan cumanya pada saya macam kepuasan tu tak ada lah dekat situ sebab tak ada physical touch kan. Tapi kita akur dengan keadaan dan kita tahu keadaan tu keadaan yang membahayakan. So nak tak nak sebenarnya kita tak ada pilihan. Kita kena face benda ni. Risau tu ya betul risau. Tapi macam mana pun kita kena ikut keadaan lah. Maknanya kita tak boleh terlalu mementingkan diri, terlalu jadi self-centered. Jadi kita kena tengok secara menyeluruh. Jadi bukan perkara mudah. Saya sendiri pun melalui benda tu, saya melalui proses tu sebenarnya sukar untuk kita beritahu. Jadi apa yang saya buat adalah kita kena banyak membaca dan kita kena ada info-info yang berkaitan dengan keadaan yang berlaku. Maksudnya jangan simply judge, dapat satu berita terus macam bergantung pada satu berita je. Tak, kita kena baca banyak dan dengar pandangan-pandangan lain lagi lah. Itu sangat membantu untuk kita memahami situasi dan mengurangkan kerisauan kita sebagai ibu bapa sendiri, Kalau sebut tentang kerisauan ibu bapa dan saya sendiri sebagai ibu untuk hantar anak ke sekolah, jam sekarang ni kalau kata macam cepatnya nak buka, kes tinggi lagi ni kan. Masih ribu-ribu ni kat Selangor KL ni macam kita win lah. Lama kita pegang title tu kan. So piala pusingan ni. So sekarang tak tahu siapa pegang piala pusingan tu yang latestnya. Tapi lamalah piala tu di tangan Selangor dan KL kan. So kalau nak hantar tu kita tahu memang kita akan risau. First thing kita tahu anak kita yang kita takut adalah terkena jangkitan kan. Sebab kes masih tinggi dan ditambah pula dengan yang doktor sebut tadi kan banyak wujudnya varian-varian baru. So yelah kita pun tak tahu varian-varian baru ni macam mana dia mengganas. So adakah dia sangat berbahaya untuk anak-anak, kita pun tak pasti. Itu pun kena banyakkan membaca kan kesan dia terhadap orang yang berumur macam mana, orang yang middle age macam mana dan kalau terkena kat anak-anak macam mana kan. Dan lagi satu kalau tentang risau, kita risau tentang pengurusan sekolah tu sendirilah. Adakah sekolah tu akan menyediakan SOP yang terbaik untuk anak-anak dan untuk cikgu-cikgu sendiri dan pastikan SOP satu telah disediakan oleh sekolah, pihak pengurusan, tapi adakah dia boleh mengurus pelajar-pelajar yang ada kat sekolah tu untuk mematuhi pula SOP yang disediakan kan. Dan nak kalau sekolah rendah, tahap 1 pula, J1, J2, J3 kan. Macam mana kita nak kawal anak-anak, fitrah diorang kan macam happening, nak bermain, nak rapat dengan kawan. So susahnya kita nak masukkan dalam fikiran diorang ni, kena jaga jarak, kena bagi tahulah macam mana nak pastikan sekolah pun, kita tak ada kat sekolah. So cikgu yang mengawal keadaan, boleh ke? Kita risaulah benda tu walaupun mungkin dari sekolah yang dapat mencapai benda tu. Alhamdulillah, tapi sebagai ibu bapa, kita tak nampak benda tu kan. So kita tetap akan ada risau tu lah. Dan sebagai doktor sebut tadi, yang manusia ni memang dia sentiasa bersosial. Jangan kata kita orang dewasa, saya sangat setuju benda tu. Anak-anak pun perlukan keadaan bersosial sebab saya percaya keadaan sosial tu sendiri jadi proses perkembangan untuk kehidupan kan. So benda tu membantu banyak untuk perkembangan anak-anak lah. Jadi macam mana nak pastikan, saya risau bila dia terlalu lama dekat PDPR, dekat online class, tak bercampur dengan orang. Jadi keadaan keliling yang dia jumpa setiap hari tak lebih, maknanya yang diabsorb tu adalah keadaan dalam rumah. Itu cabaran juga sebab kalau dia dekat luar, dia belajar banyak benda, banyak orang dia jumpa. So benda tu akan jadi question sebab dia, kalau benda tak baik, kita boleh bagi tahu dia macam nak
perbetulkan. Kalau benda tak baik jangan ikut, kalau yang baik tu ikut kan. Tapi benda tu kurang lah, dia jadi macam tak terdedah sangat. Jadi kebanyakannya di rumah, lebih kepada keadaan secara online tu, dan yang dilihat setiap ni adalah ibu dan ayah dia ataupun adik-beradik sahaja. Jadi kita yang environment ni kena jaga sangat sebab anak ni dalam proses pembesaran, so banyak benda yang dia absorb. So kita kena pastikan apa keadaan di rumah tu sentiasa positif untuk anak-anak punya perkembangan. Itulah kisah saya sebagai seorang ibu. Masya Allah, itu dia ya. Orang kata pengalaman ya, menjadi ibu di dalam musim pandemik selama 2 tahun bukan sesuatu yang mudah. Dan Irma, kalau tak silap saya, Irma bukanlah bekerja sepenuh masa kan Irma kan? Ya, Irma masih lagi ada masa untuk diperuntukkan kepada anak-anak semua kan? Alhamdulillah, saya masih Alhamdulillah. boleh fleksibel lagi kan. Ya, Alhamdulillah, bayangkan ibu bapa yang bekerja kedua-duanya, bagaimana mereka perlu mengendalikan anak-anak di rumah, Masya Allah. Itu yang kita akan bawakan untuk segmen yang kedua sebentar lagi, pengurusan daripada segi emosi dan mental anak-anak dalam arus COVID-19 ini. InsyaAllah kita kembali selepas ini dalam Ummah Today. Alah, kenapalah nasi dia banyak lagi? Nasi aku dah tinggal sikit. Al-Arabi, jangan risau. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam Ummah Today secara live di laman Facebook Ummah Today. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mengikuti perbincangan yang cukup menarik pada malam ini sebenarnya. Ya, sekolah dibuka semula. Bersediakah ibu bapa? Dan saya bersama dengan dua orang ahli panel, iaitu Profesor Madya Khairul Azmi bin Siddiq daripada UIAM Gombak, dan juga seorang selebriti pelakon iaitu Irma Hasmi bersama dengan kita. Baiklah, saya nak bertanya, tadi Puan Irma kata memang susahlah yang kita dapat lihat daripada segi tabiat anak-anak itu sendiri, daripada segi pergaulan. Mereka sepatutnya mereka berada di sekolah, bergaul dengan kawan-kawan secara berdepan, bermain dan sebagainya. Kali ini tak tahulah di tahap mana mereka bersosial. Diorang kata, saya bersosial juga mak, tapi sosial media. Itu yang kita takut tu. Kita takut zaman sosial diorang adalah hanya di sosial media saja sekarang ni. Masya Allah. Baik, apa ulasan doktor tentang perkara ini daripada kesannya, daripada segi emosi dan juga mental anak-anak mungkin dalam jangka panjang? Silakan. Cik Faizal, so apa yang Cik Faizal sebut tu benar, betul. Saya nampak bahawa kalau kita lama kelamaan dalam PDPR ni, dia macam anak tu menjadi pasif, tidak bergaul, dan kalau kita sebut perkataan mungkin layu kan. So ini juga menjadi kebimbangan ibu bapa sekarang. Seperti saya sebut tadi, tradisi pengajaran adalah kaedah bersemuka, di mana kita dapat lihat potensi anak-anak terbina ketika bergaul dan mempelajari sesuatu, dan ianya berkesan dan diingati apabila kita melakukan secara praktikal. Ini pun disebut oleh Cik Faizal tadi kan, kita kalau secara biasa yang bersemuka, kita macam Puan Irma sebut tadi pun kan, kita akan dapat maksudnya dia hands on. Anak-anak kita tu hands on, dia dapat pengajaran tu. Tetapi ialah disebabkan pandemik ni,
dia berlainan sikit. So di sini ibu bapa boleh memainkan peranan sebaik mungkin. Kita faham ada ibu bapa yang kekurangan masa dalam hal ini. Tetapi apabila ada ruang dan peluang yang tersedia, ambillah peluang tersebut untuk mendidik, ya. Dia jadi macam keadaan tidak formal, ya, yang memang dilalui setiap hari, dan sementara masih ramai lagi yang bekerja daripada rumah atau BDR kan, atau orang panggil work from home, itu pun dah cukup boleh mendidik anak-anak. Contohnya ketika kita makan, kita boleh titipkan nasihat. Ketika waktu solat, kita boleh solat berjemaah bersama, kita titipkan nasihat. Bina perwatakan mereka sikit demi sedikit. Satu hari nanti saya melihat konsep kerja dari rumah ni akan menjadi komponen norma baharu yang mana kita boleh bekerja di mana-mana sekalipun, atau kita panggil work from anywhere. Asalkan kita dapat selesaikan tugasan yang diberikan. Jadi kesempatan yang ada harus dijadikan peluang untuk mendidik anak-anak. Kita macam saya sebut tadi, ia adalah satu yang tak dijangka berlaku, dan kita pun cuba menyesuaikan keadaan yang ada. Jadi di situ saya nampak peranan ibu bapa penting, kerana dengan pandemik ni tidak membenarkan anak-anak menerima pendidikan secara formal di sekolah, tetapi lebih banyak masa di rumah. Di situ ada ruang dan peluang ibu bapa untuk mainkan peranan. Masa saya sebut tadilah, ya, saya faham mungkin ada ibu bapa yang tidak ada masa kan, mungkin disebabkan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kalau kita buat sikit demi sedikit, insya-Allah saya rasa Cik Faizal boleh kita mendidik anak-anak kita sekaligus, insya-Allah. Cik Faizal. InsyaAllah. Saya rasa itu juga merupakan satu mesej yang Doktor cuba sampaikan kepada semua, di sebalik sikap kita yang mungkin selama ni kita rasa macam bila nak buka sekolah asyik mengungut saja, masih melihat benda perkara yang berlaku ni sebagai sesuatu yang mendatangkan kesan-kesan negatif. Kita ubahkan mindset kita ubahkan pemikiran kita untuk melihat kepada perspektif yang lebih positif mungkin, Doktor, ya. Seperti yang Doktor katakan tadi, ini semua memang berlaku dengan kuasa Allah, ya. Kuasa Allah yang memberikan segala mudarat, kuasa Allah juga yang mengangkat mudarat tersebut. Jadi apa yang berlaku sekarang ini mungkin satu hikmah yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Mungkin sudah banyak diperkatakan tentang perkara ini, ya, hubungan kekeluargaan itu yang ibu bapa perlu ambil. Selama ni sibuk, ya, suami isteri, sekarang ni inilah peluang untuk kita mengeratkan lagi ikatan kita bersama dengan anak-anak. Masya Allah, itu dia. Tapi kita nak tanya kepada Puan Irma pula. Seandainya perkara ini berterusan lagi berlaku, katakanlah buka sekolah Oktober, kita tak nak lah, na'udzubillah lah, harap-harap tak ada lagi lah lepas ni kan, peningkatan kes dan sebagainya. Tetapi seandainya itu berlaku lagi, katakan tahun depan di PDPR semula, ataupun PDPR tu dipanjangkan lagi, sanggupkah menghadapi situasi tersebut sebagai ibu? Silakan. Sejujurnya kalau secara spontan saya akan cakap tak sanggup lah. Tak sanggup, okey. Kesian pun ada, kesian kat anak, kesian kat diri sendiri pun je, betul. Sebab dia, tak tahu lah, sebab kita kadang kita membesar selepas berapa puluh tahun, 30 tahun lebih, tiba kena hadapi keadaan macam ni kan. Dia bukan satu benda yang mudah dan memang bukan kebiasaan lah. Jadi memang saya rasa sukar dan saya rasa tak sanggup untuk sambung lagi untuk tahun depan. Itulah, na'udzubillah lah kalau kes tu meningkat lagi. Sebenarnya soalan yang Faizal tanya tu, anak saya pun tanya soalan yang sama. Masa itu kita boleh rentas daerah kan, kita dengar berita sama-sama dekat rumah, so dia kata, oh betul ke Mami dah boleh rentas daerah? So boleh, sebab rumah mertua saya dekat Ampang, so dia kata, oh boleh pergi rumah Tok Ma lah, dia kata. Tapi kalau tiba-tiba kita tengah dekat rumah Tok Ma, dia bayangkan macam tiba-tiba announcement dekat TV kata kena lockdown balik kan. So dia kata nanti kita stuck kat rumah Tok Ma. So dia pun dah tanya soalan-soalan macam tu. So macam mana kita nak balik rumah kita balik kalau tak boleh rentas daerah. So situasi yang sama juga kalau pergi sekolah, dia kata okey dah pergi sekolah. Okay, nanti tiba-tiba 1, 2, 3 hari pergi sekolah,
Tiba-tiba ada kes, so sekolah tutup, cuti, kena sanitize, lepas tu sambung balik, lepas tu kena tutup balik. So diorang pun dah rasa benda tu macam satu kesukaran pada diorang tau. Okay, so nak tak nak, kita tak boleh miss communication dengan anak-anak lah macam saya kan. Saya kena explain dengan diorang supaya diorang tak mengalami trauma ataupun kerisauan yang melampau ke kan. Saya tak nak diorang macam give up dalam diorang punya life sendiri, masih kecil pun boleh juga give up kan, sebab kita lihat di awal PDPR tu anak-anak macam ada yang hilang minat langsung nak belajar, ada yang kurang minat pun ada, dan diorang nak adapt dengan situasi PDPR tu pun sukar sebenarnya kan. Ada yang cukup kelengkapan, Alhamdulillah, yang ada masa nak duduk dengan anak, Alhamdulillah. Bagaimana mereka yang ada banyak sekatan, yang tak mampu kan, yang itu lagi cabaran yang sangat tinggi pada saya. Jadi kadang-kadang saya nak melegakan atau memujuk hati ni dan nak bagi anak-anak juga faham dengan situasi itu, saya cuba terangkan keadaan orang yang lebih sukar pada kita. So saya cuba sampaikan orang kita syukur. Sebab apa? Kita mampu lagi masuk PDPR, kita ada masa lagi, dan saya macam tadi Fazal tanya kan, masa saya masih fleksibel lagi, saya tak bekerja waktu pejabat. Jadi sekolah pun sama, clash waktu dengan waktu pejabat kan. Tapi saya syukur saya boleh adjust waktu saya untuk saya bersama dengan anak waktu anak PDPR. Jadi saya boleh pastikan diorang fokus. Kalau diorang boring sikit, saya akan tolong diorang kan. Kita layan lah, maknanya kalau tak faham kita tolong bantu kat tepi. Cikgu explain satu-satu, kita pun tolong explain juga. Kita buat latihan sama-sama. So sebenarnya peranan ibu bapa ni memang bukan kena letak effort saja semata-mata effort je, tapi kena letak extra effort. Tu dia. Itulah pengorbanan seorang ibu bapa nak diuji dengan keadaan macam ni kan. So kita memang sendiri, bukan anak-anak je mengalami perubahan besar bila situasi PDPR dekat rumah. Kita yang work from home pun kita kena tukar cara kita tak boleh sama dengan keadaan sebelum ni. Itulah. Ya, benar tu. Saya pun sebenarnya di sebalik apa yang berlaku tu memang banyak hikmahnya. Kita pun macam keadaan sekarang ni selalunya kita akan bersemuka, kita akan duduk dalam satu forum. Tetapi kali ini di rumah saja pun kita boleh berbincang sebegini, tajuk-tajuk sebegini. Ini adalah satu perkara yang baik dan lebih ramai lagi yang boleh dapat mengikuti kita. Lalu dalam forum tu mungkin terhad hanya untuk peserta-peserta saja, tetapi sekarang ni tengok. Saya alhamdulillah juga Irma, doktor, bagaimana keadaan sekarang ni mengubah daripada sekadar menjadi host dekat rancangan TV, tiba-tiba jadi host ni tiap-tiap hari ada ni. Masya-Allah dekat rumah. Rezeki. Tapi itulah benda satu benda baru dalam kehidupan yang orang kata inilah antara hikmah dia, kita belajar kehidupan yang baru, cara hidup yang baru, dan kita dapat sesuaikan. Dan sebab tu kita kena jadi lebih terbuka dan kita kena tak boleh stuck satu tempat. Kita kena rajin, bersosial tu kena diteruskan macam kita bincang di awal tadi, tapi mungkin cara bersosial tu berbeza, tapi jangan henti, maknanya jangan sekat untuk kita terima maklumat bukan daripada satu arah je. So kita kena pelbagaikan ilmu yang kita dapat tu, dan kita kena try and error. Kalau kita sesuai, kita buat. Kalau baik untuk kita teruskan kan. Dan saya sangat syukur dengan sekolah anak-anak saya. Cikgu-cikgu dia letak effort yang sangat tinggi sebab dia menarik, cuba yang terbaik untuk tarik minat anak-anak belajar secara online. Kalau banding dengan 2020, dengan PDPR 2021, banyak peningkatan yang diletakkan dan kesungguhan yang diletakkan oleh cikgu-cikgu ni untuk anak-anak lebih minat belajar secara online. Baik, terima kasih banyak doktor. Saya nak tanya lebih khusus lagi, sekiranya berlaku lagi PDPR ini, yalah buka sekolah pun mungkin 50% saja kapasiti lepas ni. So bermakna PDPR ni kita kena bersedia untuk jangka masa yang panjang. Bagaimana sebenarnya kita nak menangani emosi dan juga mental anak-anak kita supaya mereka tidak mengalami keletihan? Ini orang kata mungkin taktik secara khusus. Mungkin tadi kita bercakap tentang keseluruhan, tapi sekarang ini khusus kepada anak. Silakan urusan mental. Okey, sebelum saya teruskan tu Cik Faizal, terima kasih. Sebelum saya teruskan, mungkin saya boleh lanjutkan tadi persoalan kepada Puan Irma tadi kan. Sekiranya sekolah tidak dibuka, adakah sanggup melihat anak belajar dalam PDPR bertahun kan? So kita lihat cukup menarik juga diketengahkan adalah kepincangan teknologi dalam talian kepada golongan pelajar. Walaupun sebenarnya Cik Faizal dengan Puan Irma, para pelajar didedahkan dengan pelbagai jenis ilmu, tetapi adakah ilmu yang dipelajari mampu mendidik mereka? Terdapat perbezaan antara perkataan mengajar dan mendidik.
mengajar lebih kepada proses menyampaikan ilmu pengetahuan. Sementara mendidik lebih kepada membangunkan watak dan sahsiah. Ya. Dalam erti kata lain, mengajar menjadikan seseorang itu pandai, tetapi mendidik menjadikan seseorang pelajar itu bijak. Maka perspektif mendidik lebih menjurus kepada pembentukan cara berfikir, perilaku dan peribadi seseorang. Justru sejauh mana teknologi dalam talian mampu mendidik jiwa kita harus diteliti. Ini kalau terlampau dah lama 2 tahun kan. So kita harus teliti balik. Kesan jangka masa panjang akibat kehilangan komponen pembangunan watak dan sahsia harus diambil perhatian oleh semua. Kebejatan, elemen mencorak kepribadian lama kelamaan akan menjadikan sifat kemanusiaan atau manusiawi luntur. Dan menyedari hakikat ini, pelbagai persoalan timbul. Kesan penggunaan teknologi dalam talian untuk pengajaran dan pembelajaran dalam jangka masa yang lama. Apabila kita merungkai perbezaan mengajar dan mendidik, apakah modul sedia ada mampu membentuk sifat kemanusiaan apabila belajar dalam talian. Pembentukan watak, sahsia dan peribadi tidak terjadi. Ya, maksud saya ilmu tu sampai tapi pembentukan watak sahsia kita yang biasa macam kita kan Puan Irma dengan Cik Faizal, kita pergi sekolah dulu, kita jumpa dengan cikgu kan, pengalaman tu yang berharga membentuk watak kita, membentuk sahsia kita, membentuk peribadi kita. So bila ini tak terjadi, nilai atau values tidak diamalkan. Apabila nilai tidak menjadi kebiasaan dalam urusan seharian, maka muncul golongan yang dikatakan kurang beradab. So mengambil kira perkara ini, adakah ia satu penyelesaian efektif dalam jangka masa yang panjang, dan adakah konsep kemenjadian murid, ini konsep yang famous dalam pendidikan, konsep kemenjadian murid ni akhirnya dia punya matlamat dia tercapai. So dia kena fikir-fikirkanlah, pihak-pihak yang berkaitan perlu berfikir. Sama juga Cik Faizal dari sudut emosi anak-anak. Kalau anak-anak tu macam tadi Puan Irma sebut, berada dalam satu keadaan yang selesa kan, keadaan yang selesa di mana peranti ada, capaian internet tu mudah dapat, memuaskan. Bagaimana anak-anak yang hidup dalam keadaan yang tidak seselesa itu kan? Ada kami di UIA berhubung dengan NGO yang mendekati, yang menyantuni anak-anak di PPR kan, PPR, dan ada mereka NGO ni bercerita 4 orang adik-beradik kongsi satu tablet atau satu telefon smartphone untuk PDPR. Jadi kat mana elemen sahsia, kat mana elemen watak tu akan terbentuk sekiranya masing-masing berebut satu telefon sebenarnya. So itu saya rasa dua perkara yang saya rasa membelenggui semasa pandemik ini, iaitu capaian internet dan kebolehmilikan peranti. So bila tak ada itu, di situlah wujudnya maksudnya kecelaruan emosi kan, tak minat belajar macam Puan Irma sebut tadi kan. Jadi saya nampak perlu ditangani, dan saya macam Cik Faizal sebut, banyak juga forum, banyak juga maksudnya seminar yang dianjurkan untuk kesihatan mental. Kesihatan mental ni sangat penting kerana kita tak mahu mental kita lesu kan, kita lesu. Yang ada kemudahan internet, capaian internet dan peranti pun cerita lain, maksudnya dia ada, tapi saya tengok macam anak-anak saya pun kelas berterusan. Saya tengok mereka dah petang tu, dah dekat petang pun dah letih, muka dah letih. So jadi itu saya rasa harus dititik beratkan jugalah Cik Faizal. Terima kasih. Ya. Benar. Pihak-pihak tertentu, bak saranan doktor tadi perlu memikirkan cara yang paling sesuai, terutamanya daripada segi sahsiah diri itu sendiri. Pembentukan peribadi itu tidak boleh berlaku hanya melalui PDPR ya doktor ya. Masya Allah. Dan saya sendiri pun menghadapi ada anak yang sudah pun masuk ke college ya, pada tahap diploma sekarang ini, di mana kalau kita masuk college tu zaman sebelum pandemik ini,
Memang seronok sangatlah dulu zaman kita dulu kan, dapat berinteraksi, dapat melakukan aktiviti secara bersemuka, ada kurikulum dan sebagainya. Tahu tak doktor, yang anak saya ni dia ada ambil kurikulum, tajuk dia tentang berkayak. Okey. Jadi sepatutnya mereka berada di tempat untuk kayak itu. Tetapi sayangnya apabila berlaku sekarang ini, mereka terpaksa berkayak secara virtual. Subhanallah. Saya pun tak boleh bayang macam mana berkayak secara Itu virtual tu. Berkayak secara virtual. Masya Allah, itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya ya. Allahu Akbar. Aduh, itulah dia cabaran, dan kita harapkan, dan yang paling penting sekali ialah di sebalik doa yang kita panjatkan kepada Allah supaya wabak ini dapat diangkat secepat mungkin. Samping itu juga kita perlu bersedia dengan strategi-strategi yang lebih berkesan. Saya pun tak pakar dalam hal ini doktor ya, mungkin pihak-pihak berwajib perlu bermuzakarah lah dalam hal yang sebegini. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam segmen yang terakhir. Kita akan sentuh lebih banyak sikit tentang cabaran ibu bapa. InsyaAllah kembali dalam Ummah Today. Alah, kenapalah nasi dia banyak lagi? Nasi aku dah tinggal sikit. Al-Arabi, jangan risau. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Ummah Today secara live di page Facebook Ummah Today. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami daripada awal tadi. Dan pada malam ini kita membincangkan satu tajuk yang cukup menarik, iaitu sekolah dibuka. Bersediakah ibu bapa? Ya, ingatlah 3 Oktober mungkin menjadi satu tarikh yang menjadi keterujaan untuk sesetengah ibu bapa, tetapi juga menjadi satu igawan ngeri kepada ibu bapa kerana dikuatiri macam-macam kemungkinan yang boleh berlaku. Tambahan pula kita dah pernah menghadapi situasi yang sama sebelum ini, iaitu sekolah dibuka, semuanya dah bersedia nak ke sekolah, tiba-tiba ditutup semula dan PDPR semula. Ya, dia macam U-turn lah macam tu tetapi bukan U-turn saja-saja, tidak, kerana keadaan yang tidak mengizinkan. Jadi kita nak tanya kepada doktor lah soalan ini. Untuk pembukaan yang kali ini doktor, apa yang kita boleh jangkakan? Bolehkah sesi ini diteruskan lagi? Adakah doktor tengok pihak sekolah sendiri dah bersedia untuk menghadapi pembukaan sekolah ini? Silakan doktor. Baik, terima kasih Cik Faizal. Saya juga adalah seorang pendidik kan, mengajar anak-anak di peringkat di universiti dan menghantar anak-anak saya ke sekolah juga, serta diamanahkan memegang jawatan yang di-Petua PIBG, sebuah sekolah menengah di selatan tanah air. Jadi saya melihat 3 sudut pandang yang berbeza. Daripada perbincangan ini kita tertumpu kepada mungkin pandangan sebagai ibu atau bapa pelajar. Saya melihat anak-anak lebih banyak terdedah kepada maklumat yang banyak hasil PDPR ni kan, dan semuanya berada di hujung jari menggunakan gadget yang pelbagai. So dalam melalui fasa PDPR ni, urusan pembelajaran anak-anak mencari ilmu nampaknya perlu disokong oleh penggunaan teknologi. Ia menjadi satu keharusan. Peranti seperti komputer, komputer riba, tablet dan telefon pintar diperlukan serta disokong oleh capaian internet yang memuaskan. So ini dalam keadaan yang terbaik lah dalam keadaan yang terbaik bahawa ilmu tu boleh dipindahkan melalui dokumen, suara,
video YouTube dan sebagainya lah. So kepelbagaian ini membolehkan anak-anak berpeluang belajar memahami satu konsep pelajaran daripada banyak sudut. So di situ secara tak langsung anak-anak belajar melalui melakukan perbandingan ilmu. So ini yang kita sebut keadaan terbaik lah. Tadi yang keadaan yang tidak maksudnya berkontra, ironi dengan keadaan terbaik di mana kita lihat di luar bandar, di pedalaman kan. Mungkin kita boleh sebut juga miskin bandar kan. Kalau untuk pengetahuan Cik Faizal dan Puan Irma, 2/3 daripada rakyat Malaysia sebenarnya duduk di bandar. Ini mengikut kajian Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, MIER. So di situ kita nampak kelangsungan hidup mereka menjadi keutamaan. Apa kita sebut to be able to put food on the table kan. Itu menjadi keutamaan. Itu yang mendesak. So mungkin yang pelajaran ni dijadikan tidak keutamaan lah. So di situ banyak cabaran dan bagi saya kalau kita lihat kita kena bergerak ke hadapan, move forward di mana dia perlu ada kebersamaan di segi pihak ibu bapa yang kita sebut tadi kan, dan juga mungkin dari segi penyediaan di pihak sekolah, fasiliti. Maksudnya sekarang ni kita kalau untuk pengetahuan kan, saya pun tahu, Cik Faizal kita tahu pun dan Puan Irma, kita beralih sekarang ke teknologi Industrial Revolution 4.0 kan. So kita boleh jadikan itu sebagai alat bantuan mengajar. Contohnya penggunaan augmented reality AR dan virtual reality VR yang disebut sebagai teknologi spatial reality. So ini boleh jadi alat bantuan. Untuk pengetahuan Cik Faizal dengan Puan Irma, apa yang kerajaan cuba lakukan, Kementerian Pendidikan adalah kalau kita nampak dia berperingkat-peringkat, buka sekolah berperingkat-peringkat kan. Jadi berperingkat-peringkat tu yang saya tengok semalam kan, seminggu bersemuka, seminggu lagi di maksudnya offline, guna pedagogi, maksudnya alat yang ada, assignment semua tu, seminggu lagi dia berulang macam tu lah dia punya cycle dia. So saya nampak apa yang kerajaan cuba lakukan adalah dia ada satu istilah yang baru, Cik Faizal, mungkin tak barulah, namanya heterogogi ni heutagogi, heutagogi. Okay? Heutagogi ni satu konsep yang pembelajaran berlaku secara sendiri, iaitu strategi pengajaran berpusatkan murid. Kita panggil istilah dia student centric. Student centric menekankan pengembangan autonomi, keupayaan dan kemampuan murid. Murid memiliki kemahiran pembelajaran secara arahan kendiri. Peranan guru pula adalah untuk memantapkannya je. So itu kita panggil heutagogi. Ini satu model yang dilancarkan oleh kerajaan, saya rasa Oktober tahun lepas, yang termasuk dalam kerangka pembukaan sekolah ni lah, yang dia buat berperingkat dan dia buat selang-selang tu. Ada satu lagi yang mereka akan perkenalkan, iaitu pedagogi. Peer, peer, dia perkataan ada peer lah. Peer tu kan sahabat. Peer, P-E-E-R, pedagogi di mana murid tu belajar sesama mereka dengan penyeliaan guru. So nampak di sini kita panggil, macam tadi Puan Irma sebutkan, kita panggil lessons of pandemic. Pelajaran daripada pandemik ini banyak sebenarnya. Banyak. Ada orang panggil blessing in disguise kan. Ada benda yang positif, ada benda yang tak positif kan. So di situ sebenarnya kita dapat banyak perkara yang baru kan. So di sini menuntut para pendidik sebenarnya supaya cakna teknologi dan menjadikan teknologi sebagai sebahagian alat bantuan mengajar mereka dalam kerangka mewujudkan apa yang disebut sebagai pedagogi digital. So di situ, di sudut sekolah ya, tadi macam di sudut rumah kan, rumah maksud tadi Cik Faizal sebut banyak masa kan ibu bapa dengan anak-anak kerana work from home kan. So di situ kita sikit-sikit kita boleh titipkan, kita boleh ajar sikit-sikit kan, maksudnya secara tak langsung lah pembentukan yang tadi saya sebut tadi, sahsia, watak, peribadi. So dia sekarang ni dia dah berubah, Cik Faizal, dia dah berubah. Maksudnya pendekatan itu bukan kita dump pada cikgu semata-mata, dia dah jadi saling perubah, dia macam kebersamaan, semua kena mainkan peranan. Dia saling kita panggil
saling melengkapi. Itu so Saling barulah saya nampak orang nak panggil pasca pandemik, saya rasa bukan pasca pandemik, ini kita panggil endemik lah. Era endemik ni maksudnya yang kita akan menuju ke arah itu, barulah lengkap ekosistem tu yang mana kita sifatnya saling lengkap melengkapi. Terima kasih Cik Faizal. Masya Allah, bermakna doktor, apa-apa saja yang berlaku selepas ini, kita secara keseluruhannya perlu bersedia untuk menghadapi satu zaman yang baru. Satu zaman yang tidak akan sama lagi seperti sebelum ini. Itu yang kita, semua orang mengharapkan supaya kita dapat balik kepada kebiasaan yang lama, tidak. Itu tidak mungkin akan berlaku doktor ya, kerana landscape sudah pun berubah dengan apa yang berlaku sekarang ni. Masa kita tak tahu, tambahan sikit Cik Faizal, kita tak tahu maksudnya virus ni kan bila berakhir sebenarnya, kita pun tak tahu hujung pangkalnya kan. Mungkin tadi Cik Faizal dengan apa yang Mas sebutkan, mungkin akan ada lagi kan varian yang baru, na'udzubillah min zalik kan, ada baru, so kita lockdown sekali lagi. Saya rasa saya ada baca berita semalam dari YB Menteri Kesihatan kan, dia akan buat, dia panggil istilahnya short circuit. Maksudnya short circuit tu dia akan kawasan tu je dia lockdown. So kawasan lain tidak. Dia macam buat PKPD lebih kurang lah. So itu pendekatan kerajaan yang akan datang dalam era endemik ni. Dia macam hidup dengan COVID tu yang terpaksa kita terima, tapi dengan pada masa yang sama kita cuba tangani juga. Tapi dengan macam Cik Faizal sebut tadi, dengan norma baharulah. Masya Allah. Baik, Puan Irma, dengan apa yang diperbincangkan pada malam ini dan apa yang diperkatakan oleh doktor tentang gotologi apa tadi? saya masih belum belajar. Banyak sangat goji, hetagogi. Yang pierologi, lebih kurang. Pierogogi. Macam bahasa Jepun pun ada. Allahu Akbar. Puan Irma, adakah sebagai seorang ibu anda bersedia untuk menghadapi fasa ni, fasa-fasa yang mendatang ni? Okay. Itulah dia macam seolah kita tak ada pilihan, nak tak nak semua orang kena berjalan ke hadapan, kena teruskan kan. So kita kena keep on bagi tahu kat diri, ini pilihan yang kita ada, tak banyak pilihan, so pilihan yang terbaik adalah itu. Okay, so kita tak boleh macam kalau kata arus tu, kalau kita terlalu lawan sukar buat kita kan. So kalau kita ikut arus tu lebih mudah. So kita kena jadi lebih rasional dalam keadaan yang berlaku sekarang ni. So kalau kita melawan terlalu banyak, nanti stres tu akan datang pada kita dan dia akan impact orang-orang terdekat dengan kita juga. So satu kehidupan yang sangat tak sihat lah. Jadi itu pilihan tu atas tangan kita sendiri. Jadi kita kena pilih yang terbaik. Dan sebagai ibu bapa, kita kena mengurangkan ataupun mencari jalan terbaik untuk hilangkan tekanan tu. Kalau boleh elak jauh-jauh, jangan ada stres, jangan sampai ke tahap kemurungan. Kita nak elakkan pada macam tu. Jadi begitu juga dengan keadaan anak-anak kita, kita kena pastikan pembelajaran tu kita kena target sempurna. Sebab kita tahu kita mungkin tak capai kesempurnaan tu sebagai seorang manusia, tapi target tu kena lebih daripada apa yang kita boleh capai lah kan. Sekurang-kurangnya kita akan go further lagi lah. So proses tu kita kalau boleh, kita tak nak anak-anak kita terganggu dalam pelajaran walau macam mana keadaan sekalipun. Kita tahu ilmu tu penting, ilmu tu wajib bagi kita untuk kita tuntut, dan benda tu juga akan membantu masa depan anak-anak kita kan. Macam mana mereka nak menghadapi kehidupan yang akan datang, kita pun tak tahu. Dan kita sebagai ibu bapa, kita tak tahu adakah umur kita masih panjang untuk jaga mereka sehingga mereka cukup matang. So nak tak nak kita kena well prepared juga untuk anak-anak kita, kena pastikan benda tu. Dan kita sebagai ibu bapa, sekalipun kita menghadapi keadaan yang terlalu kritikal, susah, kita tengah stres, kalau boleh elak pamerkan kemelut-kemelut yang berlaku tu di hadapan anak-anak. Supaya kita tak transfer negativity tu pada anak-anak. Kalau boleh kita elak. Itu sebagai tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa lah. Mana kita kena pandai mengasingkan. Kita marah, jangan lepas marah pada anak. Kita sedih, kita boleh kongsi dengan anak apa yang kita rasa, tapi jangan sampai mereka pun rasa down kan. Cuma kita kalau nak kongsi kesedihan dengan anak untuk mereka memahami situasi sahaja. Kita kena tahu had-had kita sebagai ibu bapa lah. Dan susun atur aktiviti kita sangat penting. Bonding bersama anak-anak supaya anak tu akan sentiasa berada dalam keadaan yang disokong oleh ibu bapa. Sebab mereka, especially anak-anak yang kecil ni, mereka tak pandai lagi mencari kawan-kawan kan. So mereka akan rasa orang yang paling dekat dengan mereka yang boleh mereka bergantung harap adalah ibu dan ayah mereka. Jadi kita tak nak nanti bila dewasa
Hanya sokongan yang ibu dan ayah dan mereka tak rasa terbiar sentiasa ada sokongan daripada ibu dan ayah. Dan cerita tentang kerisauan ibu bapa, tapi kita risau anak-anak pergi sekolah, tapi kita pernah tanya tak anak-anak ni apa perasaan mereka bila sekolah nak buka? Subhanallah, mereka majority excited, okay, tak sabar nak pergi sekolah. Kalau through online tu cikgu-cikgu bagi tahu, okay, sekolah nak buka minggu depan, melompat-lompat sampai dah terbalik laptop tu, okay, tercampak semua. Diorang excited nak pergi sekolah, macam yeay pergi sekolah kan. So kita ibu bapa ni penting dia berkomunikasi dengan pihak sekolah. So kita kena bekerjasama lah macam tadi doktor sebut kan. So sangat penting kebersamaan tu. Kita memang kena bagi kerjasama dan sokongan tu bersama-sama sebab mereka juga mendidik anak-anak kita, mereka juga membentuk akhlak, membentuk sasiah diri anak-anak kita. So kita kena beri kepercayaan sepenuhnya kepada guru-guru kat sekolah. So kena ada kerjasama, tolak ansur. So sangat penting lah sebab kita tahu semua orang pun berada dalam keadaan kesukaran. So masing-masing melawan kesukaran masing-masing. So kita kena hormatlah benda tu supaya benda tu berjalan dengan baik. Kenapa kita kena hormat kesukaran setiap orang yang menghadapi tu berbeza-beza. Saya pasti hormat tu adalah atas landasan kemanusiaan lah supaya kita dapat result yang positif untuk diri kita dan juga orang sekeliling kita. So kita kena henti bertelaga, jangan fokus terlalu banyak untuk masalah. Kita kena mula fokus cari penyelesaian sebab kalau tak cari penyelesaian nanti kita tak bergerak ke mana-mana. Kita nak bergerak ke hadapan kan. So kalau terlalu fokus kepada masalah nanti tak bergerak-gerak, benda tak ada penyelesaian kan. So selebihnya, akhir-akhirnya kita kena usaha buat yang terbaik secara individu kan. Kita tahu kita tak boleh nak ubah orang tapi kita cuba ubah diri kita jadi yang terbaik, insya-Allah. Kita minta doa pada Allah dan kita yakin dan berserahlah pada Allah, semoga dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tu kita akan mendapat keadaan yang lebih baik lagi. Okey, insya-Allah. Ini semua pesan yang saya cuba bagi tahu kat diri saya juga. Mudah-mudahan mudah untuk saya dan keluarga saya dan orang-orang yang terakat dengan saya lah, insya-Allah. Itu dia. Ya, kata kuncinya perbincangan pada malam ini adalah kebersamaan. Itu yang kita kena titik beratkan ya dalam apa juga keadaan. Bukan bila diumumkan, minggu depan nak buka sekolah. Anak-anak memang seronok dapat jumpa kawan-kawan balik. Tapi ibu bapa pun aku dapat lepaskan dekat cikgu. Kita tak boleh macam tu dah. Kita kena melalui fasa yang kita sendiri pun kena peka dengan tanggungjawab kita bersama-sama menolong guru-guru di sekolah ya untuk membangunkan sasiah anak-anak kita dan memperkembangkan orang kata apa, bertanggungjawab di atas perkembangan mereka sama-sama macam tu doktor. Baik, kita ada 3 minit lagi doktor. Saya nak bagi peluang kepada doktor untuk membuat satu rumusan tentang perbincangan pada malam ini. Silakan doktor. Baik, terima kasih Cik Faizal. Saya rasa jelas kan kita dah bincang tadi panjang lebar kan mengenai pembukaan sekolah. So saya ringkas je, kita tidak mahu akibat kealpaan pihak tertentu akan menyebabkan lahirnya generasi yang hilang. Saya gelar generasi yang hilang ni lost generation. Ya, generasi yang kurang adab dari segi adab dan dari segi ilmu. So kita mungkin tadi Puan Irma sebutkan kita sibuk dengan hal lain kan. Dari hal ini kita tidak titik beratkan. Maknanya pembangunan sasiah anak-anak ni kan. Jadi dia akan lahir yang saya sebutkan sebagai satu generasi yang hilang, lost generation dari segi ilmu dan dari segi adab. So kita tidak mahu perkara ini berlaku. So saya menyuruh kan usaha harus digembling bersama macam tadi, konsep kebersamaan oleh semua pihak bagi memastikan bahawa kan pengajaran dan pembelajaran terus berlaku dengan berkesan. Saya rasa itu saja Cik Faizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua ahli panel kita iaitu yang berbahagia Profesor Madya Khairul Azami bin Siddiq daripada UIAM dan juga kepada Puan Irma Hasmi. Terima kasih banyak-banyak di atas masa yang diluangkan pada malam ini untuk bersama-sama membincangkan tajuk yang cukup menarik yang secara tak langsung memberikan panduan kepada ibu bapa yang bakal menghadapi anak-anak yang orang kata apa akan dibuka sekolahnya pada 3 Oktober ini. Jadi kita harapkan semua ibu bapa akan sedikit sebanyak mendapat panduan dan dapat mempositifkan fikiran masing-masing supaya selepas ini dapat menghadapi situasi ini dalam keadaan yang tenang, tidak lagi memikirkan hanya yang negatif sahaja. Sebaliknya kita kena fikirkan
ke depan. Tinggalkan yang negatif-negatif, yang lepas-lepas tu di belakang. Kita hadapi fasa baru dengan sesuatu yang lebih positif demi anak-anak kita. Dan ingat kata kuncinya pada malam ini adalah kebersamaan. Jangan kita lepaskan tanggungjawab kita kepada guru semata-mata. Bila sekolah buka, yahoo, tanggungjawab dah selesai. Tidak. Ya, ini adalah satu fasa yang baru, jadi kita kena jalankan tanggungjawab kita dalam bentuk yang baharu juga. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel dan juga kepada semua yang sedang menonton pada malam ini. Dan saya Faizal Ismail ingin mengucapkan orang kata apa, selamat mengikuti rancangan-rancangan yang kami hidangkan kepada anda, dan mohon maaf seandainya ada kekurangan daripada pihak saya, dan semoga kita ada rezeki untuk bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.